Okay, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan fokus kepada bahagian B, soalan yang saya suruh kamu buat sebelum cuti hari tu. Okay, muka surat 116. Okay, soalan yang pertama iaitu nombor 4. Okay, baik, macam mana cara kita nak menjawab soalan bahagian B? Okay, jadi langkah yang pertama, baca soalan dengan teliti. Maksudnya kita baca semua maklumat yang ada tertera pada kertas soalan kita. Baca semua. Okey, bila kita dah baca, kita highlightkan apakah isi-isi penting yang terdapat pada soalan itu. Okey, ini maklumat. Okey, lepas tu kita highlight. Ambil lah pen highlight yang saya dah jampi kat kamu tu. Kamu highlightkan kawasan yang penting. Okey. Okey, bila dah highlight, okey, kita dah tahu sebenarnya soalan nak terangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian. Okey, selepas itu langkah yang ketiga, kita tengok pula markah dia. So, markah dia adalah 8. So, bermakna bukanlah kesemua faktor kita akan letakkan dalam jawapan ini. Okey? Yang keempat. Okey, kita senaraikan semua maklumat yang diminta. Okey, ni kawasan kosong ni. Okey? Dia minta faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian. So, faktor pemilihan pakaian kita ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Jadi, yang pertama keperluan fisiologi. Kita senarai semua dulu sebab yang ni yang umum. Pendapatan. Kemudian, geografi. Kemudian apa lagi? Pekerjaan. Kemudian keperluan sosial. Kemudian budaya. Satu lagi kemajuan teknologi. Ini bukan jawapan. Ini adalah maklumat berkaitan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian. Okey. Langkah yang kelima, tadi kita senarai semua. Kita pilihlah daripada faktor-faktor ini yang melibatkan jawapan untuk Encik Aiman. Sebab cerita dia pasal Encik Aiman. Jadi kita kena cari faktor untuk Encik Aiman yang sesuai. So dia minta cuma 8 markah. Dia beri cuma 8 markah. Jadi apa dia? Faktor dia 4. Lepas tu penerangan pun 4. Baru dapat 8 markah. So, yang mana faktor yang terlibat? Okey. Faktor yang terlibat dengan Encik Aiman ni. Encik Aiman seorang pengarah syarikat. Suhu dekat London tu 2 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Lepas tu Encik Aiman pula mempunyai masalah alahan kepada suhu yang terlalu sejuk. So, agaknya yang mana? Keperluan fisiologi. Okey. Kan yang melibatkan kesihatan dia kan? Okey, kemudian pendapatan. Boleh tak pendapatan? Boleh tak pendapatan? Boleh lah sebab dia seorang pengarah, dah tentu duit banyak. Kemudian geografi. Boleh tak geografi? Boleh lah sebab melibatkan suhu iklim pada satu-satu tempat tu, iaitu di London tu kan. Okey, lepas tu pekerjaan sebab dia cerita pasal Encik Aiman seorang pengarah syarikat. Okey. Kita tengok semua. Okey, keperluan sosial. Keperluan sosial boleh tak? Keperluan sosial ni melibatkan pemilihan pakaian untuk Encik Aiman seorang pengarah. Boleh. Boleh. Sudah jadi 5. Tak apa, kita tengok lagi. Budaya. Ada tak cerita pasal budaya? Tak ada. So, tak perlu. Kemajuan teknologi yang melibatkan pakaian yang serba moden, canggih. Ada? Tak ada. Tak perlu. So, ada 5.
Jadi pemilihan untuk jawapan ni kita cuma pilih 4 saja. So kamu pilihlah daripada 5 ni yang mana yang kamu rasa kamu boleh menerangkan dengan baik. Okey? Baik. Jadi saya pilih pendapatan, geografi, pekerjaan dan keperluan sosial. Kalau kamu rasa keperluan fisiologi kamu nak terang, tak ada masalah. Okey? Baik, langkah yang seterusnya. Tadi langkah kelima saya rasa kita dah pilih. Kemudian langkah yang keenam. Okey, kamu tengok ruang ni punya lebar, elok. So, kamu buat, saya kata janganlah duk buat karangan pelimpuh lara kat saya. Buatlah jadual supaya apa? Jawapan kamu lebih senang dicari. Okey, kamu tengok kat sini. Dia minta apa? Dia minta faktor. So, ruangan ni faktor lah kita tulis. Lepas tu dia suruh apa? Terangkan. So, kat sini kamu tulislah penerangan. Boleh kan? Bukan payah pun. Okey, jadi saya suka untuk pendapatan. Jadi, faktor yang pertama saya cerita pasal pendapatan. Tulis pendapatan. Nak terang. Uish, tak reti lah nak terang lagi. Tak apa, garis dulu. Garis. Lepas tu buatlah pula geografi. Rasa-rasa boleh nak terang. Tapi sat lagi kot idea tak sampai lagi kan. Buat dulu. Garis dulu. Sengit pun tak apalah. Janji nampak pekerjaan. Okay, garis. Ikut suka kamu. Line dah dia bagi. Nak buat 4 ke, nak buat 5 ke. Ikut tulisan kamu. Saya ni tulis je lah macam ni. Janganlah duk ikut. Tak elok-elok ni. Okey. Garis. Okey. Nampak? Jadi, bila pemeriksa tu dia tengok kamu buat macam ni. Senangnya hati dia. Nak tanda pun senang. Nak cari jawapan pun senang. Sini dah tentu-tentu dapat markah 1, dapat 1 dah. Tak terang lagi. Dia tak ada lah gaduh. No, nak cari kan. Okey. So, apa kita nak cerita pasal pendapatan pasal Encik Aiman ni? Okey, cerita pasal Encik Aiman bukan cerita pasal situasi yang berlaku di luar ni. Cerita pasal Encik Aiman saja. So, situasi Encik Aiman. So, jangan lupa bila kita nak mulakan ayat, kita kena tulis Encik Aiman. Mulakan dengan Encik Aiman. So, pendapatan. Berkisar kepada pendapatan. Jadi, Encik Aiman berpendapatan tinggi. Kamu tulis ni, Rina. Saya tak mau tulis. Okey. Encik Aiman berpendapatan tinggi dan mampu memiliki pakaian eksklusif yang dibuat daripada fabrik yang mahal dan berkualiti sesuai dengan statusnya seorang pengarah syarikat. Tu cerita pasal pendapatan. Jadi, kita nak cerita pendapatan ni macam mana boleh mempengaruhi Encik Aiman. Tu dia. Encik Aiman berpendapatan tinggi dan mampu memiliki pakaian eksklusif yang dibuat dari fabrik yang mahal dan berkualiti sesuai dengan statusnya seorang pengarah syarikat. So, dapatlah markah 1. Okey? Kamu tulislah. Tengok video saya ni berulang kali untuk tulis. Okey, yang kedua. Cerita pasal geografi pula. Okey, macam mana nak cerita pasal geografi? Macam mana Encik Aiman pilih pakaian dia untuk situasi geografi di London ni? Okey, jadi Encik Aiman lagi mesti cerita pasal Encik Aiman. So, Encik Aiman memilih pakaian daripada fabrik bulu biri-biri, okey, ataupun fabrik yang tebal, okey, untuk melindungi daripada kesejukan kerana
beliau mempunyai alahan pada suhu sejuk. Okey? Sekali lagi, Encik Aiman memilih pakaian daripada fabrik bulu biri-biri ataupun fabrik tebal, okey, untuk melindungi daripada kesejukan kerana beliau mempunyai alahan pada suhu sejuk. So, Encik Aiman ni pilih yang sesuai pada geografi. Kerana apa? Kerana dia ada alahan. So, itu yang kita kata faktor yang mempengaruhi. Okey, so dapat 1 markah kalau terang elok-elok betul. Okey, yang ketiga, pekerjaan. So, macam mana nak cerita dari segi pekerjaan Encik Aiman ni? Encik Aiman siapa dia? Seorang pengarah syarikat. Jadi macam mana dia nak pilih pakaian? Encik Aiman kan? Memilih pakaian yang sesuai dan memberi gambaran sebagai pengarah syarikat, iaitu berkemeja dan berkot. Bila dah kot tu adalah tali leher bagai, yang tu kamu tambah je lah. Okey, lagi sekali, Encik Aiman memilih pakaian yang sesuai dan memberi gambaran sebagai pengarah syarikat, iaitu berkemeja dan berkot. Dapat 1 markah lagi. Okey, seterusnya, keperluan sosial. Okey, keperluan sosial. Macam mana nak cerita? Encik Aiman mesti fokus kepada Encik Aiman. Kalau kamu tak tulis Encik Aiman, markah kamu jadi 0. Cerita pi lah betul pun. Tak ada Encik Aiman, 0. Automatik. Okay, so Encik Aiman memilih pakaian yang formal. Betul tak pengarah syarikat ni formal? Okey? Memilih pakaian yang formal. Okey, yang sesuai dengan penampilan dan peranan beliau dalam masyarakat untuk kelihatan lebih berpengaruh. Okey? Tu ayat saya. Kamu boleh bubuh ayat lain tapi maksud yang sama. Jadi sekali lagi, Encik Aiman memilih pakaian yang formal. Okey, untuk memilih pakaian yang formal yang sesuai dengan penampilan dan peranan beliau dalam masyarakat untuk kelihatan lebih berpengaruh. Tu ayat saya. So bila tengok balik, satu-satu markah semua, so dia dapatlah 8 markah di sini. Okay. Katalah ada yang nak ambil keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi. So, kamu pun ceritalah macam mana nak cerita keperluan fisiologi. Macam mana nak cerita keperluan fisiologi? Apa dia berkaitan dengan keperluan fisiologi? Keperluan fisiologi tu melibatkan kesihatan Encik Aiman. Betul tak? Kesihatan. Kenapa dia pilih baju yang tebal? Kerana dia mempunyai masalah alahan kepada suhu yang terlalu sejuk. So, Encik Aiman, kamu buatlah ayat kamu. Encik Aiman, kalau nak pilih keperluan fisiologi lah. Okay? Encik Aiman memilih pakaian yang tebal untuk melindungi dirinya daripada masalah alahan suhu yang terlalu sejuk. Okey? Pun dapat markah juga. Okey, tu cara dia. Okey, dah selesailah bahagian A tu. So, kita tengok bahagian B pula. Bahagian B dia kata apa? Nyatakan 2 elemen mereka bentuk style pakaian. Ambil pen jampi saya ni. Buat lagi tu. Highlight dia. Moga-moga berkesan. Okey. Dia nak 2 saja, tapi kita kena tahu semua. Sebab apa?
Bila tahu semua, barulah maklumat tu dapat banyak. Tapi janganlah jangan tulis semua. Okey, so apa dia? Apa dia elemen dulu? Umum dulu. Elemen mereka bentuk style pakaian. Elemen style pakaian. Ada berapa? Ada 7 tak silap saya. Okey, yang pertama, garis leher. Macam mana pakaian kita nak buat? Mestilah ada garis leher. Start daripada atas. Lepas tu ada lengan. Lepas tu ada garis cantuman. Cantuman kan? Garis cantuman. Lepas tu ada apa lagi? Mestilah ada fabrik. Kalau tak ada fabrik, kamu nak pakai apa? Pakai atas lah. Okey. Yang kelima, mesti ada corak. Kalau tak ada corak plain pun kita terima. Corak. Barulah elok. Lepas tu warna. Hitam putih saja. Dan yang terakhir adalah hiasan. Hiasan ni maksud dia aksesori lah. Okey. Jadi, dia ada 7. Dia nak suruh pilih 2 saja. Tulislah yang paling atas. Yang paling atas ni adalah utama. Jadi untuk mereka cipta pakaian 1, 2, 3 ni adalah paling utama dalam mereka bentuk style pakaian. Okey? Yang tu. So kamu salin elok-elok bubuh dalam modul kamu. So sekejap lagi bersedia pula untuk soalan yang kedua, iaitu muka surat 120 nombor 6.